Okey. Hari tu kita cerita lepas pada, orang kata lepas pada kita dah settle. Okey, hampa nak tahu lepas pada kes gangguan yang di part 1 hari tu, okey, kami ada panggil ikhtiar untuk orang tolong buat perubatan kat rumah biasa. Kita panggil ustaz-ustaz main buat. Okey. Ustaz tu kata benda tu dia macam dah tumpang lama rumah tu. Jadi sebelum kami duduk tu dia memang dah duduk dah rumah tu. Tapi dia agak macam jahat lah kita panggil. Dan aura dia negatif lah. Kalau dia tak negatif, dia tak macam tu lah. Okey, habis pada tu lepas semua cerita, okey, Alhamdulillah dekat 2 bulan, 3 bulan juga kami duduk tu, Alhamdulillah lah. Tak ada lah gangguan apa-apa. Tak dengar apa-apa lagi. Tapi biasalah yang dengar sikit-sikit tu, dia buat tak tahu lah. Biasalah rumah baru pun kan. Okey, mai pula yang baru. Okey, ni yang best ni. Tapi yang Bibi kata ada baik, ada tak baik ni. Dia nak main bunyi macam-macam dah. Nak shoot pun. Okey. Abaikan nampak. So, bila dah main part, lepas dah settle pun 2-3 bulan lepas tu, main balik gangguan tu dah macam biasa. Orang yang memang dengar tu dah baby lah. Memang dengar dulu lah. Okey, dengar lagi menangis. Tapi kali ni bukan menangis yang macam yang tu lah. Dia menangis macam sedih gila. Macam tersesak-resok. Tiap-tiap malam, tepat pukul 2 lebih kat atas kami kedengar bunyi tu lah. Tapi memang bunyi kat bilik aku lah. Mostly memang tingkat aku lah. Duk dengar, tingkat orang lain tak dengar pun. Okay, so baby kata, hak ni hak mana pula. Tapi dia setakat tak ada bunyi lain. Melainkan dia hanya menangis. Sampai nak dekat azan subuh dia akan monti. Jadi benda ni makin lama makin berterusan. Tapi lepas pada 2 minggu lepas tu, ini menarik untuk tahu. Rumah kami, malam tu semua ada kat rumah. Okey, cerita nak cerita baik kat hampa, bukan 3 orang atau 4 orang ni. Permulaan kami duduk dalam minggu pertama, bulan pertama tu memang kami 4-5 orang saja. 4 orang yang ada termasuk aku. Tapi lepas pada tu member yang lain semua yang dah memang nak duduk sekali pun depa main duduk. Memang ramai pun. Jadi satu bilik ada 2-3 orang apa semua. Rumah tu jenis memang rumah semua perempuan ya, semua markah. Jenis semua aci, memang semua duduk ramai-ramai apa. Kami duduk tu rasa lebih daripada 8, 7-8 orang lah. Jadi memang okey pun lah. Memang best pun lah. Tapi masing-masing tu ada PN masing-masing. Macam biasa. Tapi tak ada masalah apa. Semua okey. Lepas tu bila kami dah duduk ramai tu, satu malam ni, pukul berapa, dalam 1 lebih, 2 lebih macam tu, kami dengar bunyi tau. Member baby semua keluar kat tengah. So member baby ketuk pintu bilik baby pelan-pelan. Masa tu baby tengah tengok movie. Tengah tengok movie kat macam portal kecil, DVD kecil kan. So duduk dalam bilik baby cakap, awak weh, buka pintu, pasipor. Semua cakap shh, macam tu. Shh, ramai. Semua dah berkumpul weh. Kami semua ada. Hari tu memang semua ada. Memang jackpot. Semua ada. Jadi bila semua ada tu semua, baby, dengar bunyi. Kami betul-betul pergi dekat pintu utama tu. Okey, kami punya tingkap tu sama. Semua tingkap slide weh. Jadi kami ada lock dari dalam lah. Tapi tinted gelap. Jadi ada langsir. Member kata dengar. Kami dengar bunyi pagar weh. Pagar tu bunyi krek. Macam orang nak masuk. Memang betul-betul rasa, orang nak pecah masuk oh. Gila semua perempuan tu. Lepas tu semua berkumpul lah. Memang takut lah. Tapi yang ada yang pergi cari penyapu, pegang batang mop, pergi cari mertun. Semua ada dah. Lepas tu kami duduk depan pintu. Memang pelan-pelan duk congek tu. Buka langsir pelan-pelan weh. Tak mau bagi orang tengok. Memang betul weh kami nampak 3 orang lelaki. Kami tak mau sebut apa bangsa apa ke, tak mau sebut. 3 orang lelaki tengah cuba untuk rabat pagar untuk masuk. Memang orang nak pecah rumah. Memang nak masuk weh. Kami dah macam nak buat apa. Bayangkan Han tengah panik tu, Han tak terfikir nak telefon siapa lagi. Semua duk berkumpul takut tak. Lepas tu cakap okey tak apa, relax. Kita ramai dalam rumah ni. Han pergi telefon polis. Cakap yang tu member pun lari. Tak ingat siapa yang pergi lari tu. Dah masuk bilik, ambil handphone. Dia telefon sengak-sengak. Kata hampa jangan cakap kuat-kuat. Telefon sengak-sengak. Jangan buat sebarang bunyi dalam bilik tu. Kita tak tahu dia pun main berapa orang yang mungkin dah pergi tepi rumah apa, kita tak tahu. Lepas pada tu, duk saat member tengah call tu, dia duk call, dia kata, baby, line tak ada pasal pun ni, bawa aku hilang. Bayangkan dulu kan pakai handset biasa. Dia pakai, kami duk zaman duk pakai Samsung kecil tu, aku tak ingat brand apa, Samsung yang, tapi boleh touch tu lah, kecil tu. Lepas tu, dia member baby pakai handset tu, dia ingat lagi. Kecil tu, comel tu. Lepas tu dia kata, weh, Han tengok ni. Memang tunjuk bar tak ada. Duk call. Kita tak tahu benda nak jadi kan. Tak apa, kata tak apa, sat. Dia main sambil pegang handset macam mana ni. Semua dah tutup lah, sengap lah handset tu. Memang macam mana ni. Tak ada apa. Semua takut nak pergi bilik. Aku dah malas nak layan dah, takut mereka ni. Tiba-tiba dalam duk parti tu, seorang dah lepas masuk tau. Seorang lagi pun duk tengok kiri kanan weh. Mereka dalam 3 orang macam tu. Tapi motor ada 2 atau 3 biji, mereka tak ingat. Takut mereka dah lepas masuk tepi rumah apa semua. Mereka nak rompel pegang dapak ke apa, tak tahu dah. Takut dah weh, memang ketak gila.
Tiba-tiba member baby yang Tini ni, dia tegur. Dia kata, weh, dia panggil macam tu. Dia tegur, what? Awak dia lari. Macam tu. Baby macam lari. Kami semua tengok kalut. Weh, nampak weh, laki yang masuk tu, dia lari kelang kabut. Dia panjat pagar macam, weh, bunyi weh, pagar. Macam dia pun cuba nak lari jalan keluar. Tapi tak boleh. Dia pun macam terkejut tengok sesuatu, dia pun lari keluar. Lepas tu baby macam, weh, betul weh. Dia pun memang rabat. Betul jangkaan baby. Memang ada seorang lagi dari tepi rumah lari. Dia pun lari weh. Nak rabat pagar. Dia pun rabat keluar tu. Sampai ada seorang tu kami nampak jatuh longkang kecil depan rumah. Memang jatuh weh. Dia pun langkat dan kelang kabut. Start motor tak boleh. Dia kata, tapi member nak call, tak call dia terkejut kami tengok. Pasal apa dia lari? Tiba-tiba dalam baby duk tengok dia lari tu, Tini tegur. Tini macam tersengak macam, Tini dengan kawan seorang lagi, seorang lagi ni. Dia macam terkejut tau. Dia terkejut, dia kata, Baby dia buat macam tu. Awak tu, dia tengok macam tu. Okey, rumah kami tu ada awning tau, macam awning batu. Daripada hall rumah, macam tempat lot parking kereta, pintu depan pintu, ada macam batu yang boleh kami pijak atas tu, top area lah apa kan. Member kata, tu. Kami pun sengat, tu apa dia orang ni? Dia tengok atas tau. Dari tingkat tu dia tengok atas. Dia memang tergamam gila. Lepas tu dia cakap ke dia, benda apa kan? Lepas tu dia tengok atas, dia kata, baby, dia panggil baby. Dia macam tengah, dia tunjuk macam tu saja tangan dia. Ketak-ketak. And baby tengok atas. Kami pun sama-sama tengok. Ya Allah, bukan baby seorang. Semua nampak. Memang nampak ada 2 kaki sedang hayun macam ni. Macam duk main kaki dia, hayun relax. Memang kami nampak kaki saja menjuntai ke awning rumah. Nampak kaki duk hayun weh. Aku macam, memang semua macam, apa dia tu? Rupanya mereka nampak satu benda yang kat atas tu tengah tengok mereka. Jadi mereka lari keluar sebab benda tu. Jadi sedikit banyak benda tu sebenarnya punca lah. Orang tak jadi pancuk masuk rumah tu, tak jadi pecah rumah. Member hak ni seorang dah nak demam dah. Semua macam, weh, apa dia tu? Kita tak apa lah, masuk. Kami buat tak tahu je. Memang nampak ada duk hayung kaki. Lama weh, memang dia kat situ sampai mereka tu belah. Sampai pagi esok, kami kontak sembang dengan jiran apa semua, panggil polis mai apa semua, cerita kat polis apa semua. Jiran keluar, ada seorang kakak tu, dia pregnant tau time tu, jiran kami. So dia kata, adik, tak ada tegak lagi apa semua. Kata, kenapa ni, kenapa? Kok semalam ada orang nak masuk rumah apa semua. Oh iya kok, dia macam terkejut lah sambil duduk ni kan. Oh kok dia nak masuk rumah apa semua, kami nampak. Tiba-tiba dia lari apa semua. Lepas tu kakak tu kata, dia lari, awak pasal apa? Kakak tu tanya. Dia macam cuba nak dapatkan sesuatu jawapan kan tau. Dia kata, tak tahu kok, kami nak cerita ni, orang kata kami gila. Tapi saya tak tahu nak terima kasih ke dok kau. Tapi memang asbab dia lah kot. Dia pun ni tak jadi masuk rumah, pecah rumah. Kami nampak kaki kok duk hayun atas awning. Kaki? Kaki kok dengan kain yang putih yang panjang, carik-carik kok. Memang kami nampak kaki duk hayun. Gamuk terkejut kat benda tu, dia pun lari. Kakak tu macam tersengat, duk corok buka rumah. Dia kata, kok nak habak lama dah. Sebelum adik pindah ni, sebelum jadi hak pelik-pelik hak sebelum ni tu, memang ada satu benda ni, dia duk main rumah kok. Anak kok yang seorang lagi tu rajin duk raya malam-malam. Tapi dia tak kacau apa, cuma pasal duk dengar bunyi teriak. Kata teriak, teresak-resak kok. Betul teriak-teriak, teresak-resak. Tapi kok pernah panggil ustaz mai. Ustaz kata, dia tak kacau. Dia memang jenis macam tu saja, dia tak kacau. Lepas tu kok biarlah kat dia. Lama-lama dia pindah pi dekat hampa dah rasa, sebab kok dah tak dengar dah bunyi tu. Mungkinlah boleh jadi masa sebelum kami panggil ustaz yang habaq benda tak elok kacau tu, lepas benda tu dibuang dan dihalau, baru dia mai duduk balik. Rupanya dia macam agak macam tak mengganggu lah. Dia macam jaga rumah tu, dia macam nak duduk situ je. Jadi mereka kata, loyo kok. Member baby tu dah demam dah pun. Yang semalam yang Fui nampak, dia tu memang lemah sikit. Lepas tu dia cakap, aku nampak kaki. Pun nampak kaki. Dia pun duk melawak macam tu kan. Dia kata, tak apalah, biasalah dia tak kacau kita baik-baik. Kira sebab dia lah orang tak jadi masuk pun semua. Lepas pada tu, baby buat tak tahulah. Tapi start pada dia start jaga macam tolong kami tu, berterusan lah. Baby dengar dia menangis. Teresak-esak sampailah baby bermonolog. Ada satu hari tu, keberanian tu mai dari mana pun tak tahu. Time tu memang mood baby tengah macam sedih tau. Baby betul-betul mungkin mood kita tu link dengan dia punya keadaan kot. Baby memang sedih lah malam tu. Tak pernah-pernah buka tingkap malam-malam. Pukul berapa pagi duk buka tingkap. Baby buka tingkap tu, baby duk tengok lah kat luar. Duduk depan tingkap macam tu, sampailah baby dengar bunyi teresak-resak tu lagi. Tapi baby tak ada langsung, tak ada rasa meremang. Meremang tu ada, tak ada rasa takut orang kata. Tak tahu kenapa, tak rasa takut. Tapi baby kata, hang teriak kenapa? Aku pun tengah sedih bercakap macam tu kan. Tapi tak apa, insyaAllah Allah ada dengan aku. Kira kita masih lagi, Alhamdulillah masih lagi baby tak ada lah terikut dia. Kadang-kadang benda macam ni boleh harm kita. Kita terlampau ikut emosi dia pakai mai lah, untuk ganggu kita kan. Tapi dia teresak-resak dan terus teresak-resak. And baby tanya dia, hang kenapa?
Walaupun kita tak nampak dia time tu, dia tak tunjuk lagi diri dia. Lepas tu Baby cakap, hang menangis kenapa? Kalau hang tak ada niat nak kacau rumah kami, tak ada niat nak kacau kami, tak bawa mudarat apa-apa, hang duduk kat sini, tapi janganlah kacau-kacau siapa-siapa dalam rumah ni. Lepas tu dia keep on teresok. And Baby cakap, aku pun tengah sedih ni, kalau boleh janganlah teriak-teriak sangat, aku nak tidur susah apa semua. Literally lepas cakap tu dia diam je. Dia macam sengap tu. Dia punya teresok tu macam terus stuck, macam lepas tu diam. Terus macam dia cakap, tak apalah, jangan sedih, nanti adalah hang punya nasib ke depan, Allah dah tentukan. Hang pun makhluk dia, aku pun makhluk dia, jadi hang jangan kacau aku lah, aku tak kacau hang apa semua. Literally tak apa, mungkin dia rasa macam okey kot. Lepas tu dia terus diam weh. Lepas tu dia cakap, kita tak boleh bersahabat lah kan dengan benda ni, tapi kita boleh lah macam tak apalah lagi dia tak kacau kita, dia pun makhluk Allah kan, kita tak boleh nak kata apa. Lepas tu lah berterusan, sampailah bila dia kerak menangis dekat bilik ayak pun, kawan-kawan Baby kalau pergi toilet mandi malam-malam, awal weh pukul 10-11 dah boleh dengar dah kadang-kadang dia teresok. So kata hang apa masalah hang sebenarnya, sampailah kami panggil lagi ustaz pengamal perubatan mai. So dia habaq lah, dia sembang, dia deal dengan benda tu gamuk, tak tahu apa yang dia cakap. So benda tu ustaz tu terang, ikutlah hampa, kalau hampa nak suruh halal pun boleh, tapi dia tak minta banyak, dia cuma nak duduk kat sini sebab dia dah duduk lama, dia macam masih tergantung kat sini, dia nak tumpang rumah kosong yang area taman tu ada, tapi kat situ ada benda-benda lain yang lebih kuat pada dia, jadi dia tak boleh tumpang. Macam tu lah. So dia main tumpang situ, tapi dia memang tak mengganggu. Dia habaq dah, dia tak mengganggu. Dia cuma memang dia menangis tu sebab sekian-sekian. Jadi bila ustaz tu cerita, baru Baby tahu lah. End up lepas bubat apa, alhamdulillah. Tapi dia still menangis macam tu, tak apalah, kita pun decide dia tak kacau. Baby sembang dengan member, member kata okey, dah sampai dah terbiasa. Sampailah hampa berlarutan lepas pada tu, member sampai dah terbiasa dengan dia. Sampai mandi pun kalau tak dengar dia menangis, jadi takut pula. Maksudnya rasa macam orang teman macam tu lah kot bagi mereka. Mereka tak apa, dia teriak, tak apalah ada benda teriak. Jadi mereka tak fikir hantu lain, fikir dia. Macam tu lah, macam tu, tak apalah dia tak kacau aku macam tu. Sampailah Baby boleh tahu sosok ni rupa dia macam mana adalah dia mai dalam mimpi. Baby suddenly lama jugalah tahu dia nak mai pengenalan tu, kau tidak duduk dengar suara je. So Baby mimpi dia. Satu malam tu Baby memang betul-betul letih. Baby memang tengah drain. Mental Baby memang tak okey. Baby memang tengah tak okey benar. Banyak benda Baby fikir kan. So Baby ingat hari tu memang hari yang betul-betul Baby memang sedih gila. Tak tahu sebab apa. Tak ada apa reason bergaduh dengan siapa. Tapi tak tahu. Ada kadang-kadang kita ada rasa tu kan. Kita ada rasa sedih. Teringat apa-apa kan. So Baby sebab hari tu tiba-tiba Baby terlena tau. Tiba-tiba terlena awal. Memang terlena awal. Baby ingat dalam ke 2 bulan lebih Baby lena. So Baby sebab last tu Baby duduk tengok jam, duduk alik tengok dinding kan. So Baby nak terlena. Dalam Baby dah lena tu, Baby terus mimpi jumpa dengan satu perempuan yang memang sangat lawa, rambut dia panjang, dia duduk dekat batu sungai. Baby jumpa dia tu dekat air terjun. So Baby tanya, Baby pun tengah duduk dalam mimpi, Baby tengah duduk atas batu, duduk kat air terjun termenung. So dia pun tengah ada kat satu batu besar lagi satu, di bertentang dengan Baby, sedang menangis. Tapi baju dia tu dia pakai baju kurung baju kurung. Baby ingat dia baju kurung, tapi rambut dia sangat panjang. Dia tengah duduk macam ni, tengah tengok ayak sambil menangis. Lepas tu Baby tegak dia dalam mimpi tu. Kita sebab mimpi kan, Baby tegak dia, hampa okey ke? Baby tanya dia macam tu je. Lepas tu terus dia geleng kepala walaupun dia tak menjawab kan. Baby cakap, hampa okey ke? Tanya sekali, hampa menangis sebab apa? Mainlah sembang kat sini macam tu. Walaupun dalam mimpi tu macam rasa real sangat hampa. So Baby macam okey tak apa. Tiba-tiba dalam mimpi tu, dalam Baby tegak dia macam tu, Baby macam terus sebab dia tak balas. Baby cakap main sembang kat sini tu, Baby just tengok kat ayak sungai, duk main kaki lah ayak sungai tu. Kali-kali tiba-tiba dia ada sebelah. Memang dalam mimpi tu macam terkejut Baby memang terkejut dalam mimpi tu macam, weh, tiba-tiba dia main. Bila yang dia main hampa? Sungai tu jauh kot nak main kan. Nak kata dia rantah ayak laju. Dalam mimpi tu memang dia ada terus tepi Baby. Memang lawa dan sangat wangi. Baby boleh bau benda tu, bau. Tak tahulah wangi yang tu, wangi yang bunga ke apa, tak tahu. Tapi dia memang duduk sebelah. Tapi membelakangkan Baby. Baby kalih tengok ni, dia dengan Baby tu bertentang belakang. So Baby cakap, dalam mimpi tu macam tak rasa apa, mimpi yang apa pun. So Baby cerita apa yang Baby mimpi. So Baby cakap ke dia, nama siapa? Dia diam, tak cakap. Lepas tu Baby cakap, sedih kenapa? Dia menangis Dia kata tak ada jawapan dan tak ada penghujung. Dia cakap macam tu. Tiada jawapan, tiada penghujung. Dia cakap macam tu. Baby cakap, maksudnya? Dia tanya kenapa kan? Lepas tu dia cakap, dia diam dan dia kata langit tak terima, bumi tak boleh pijak. Baby ingat ayat dia. Lepas tu Baby cakap, Cuma dalam mimpi tu Baby macam terdiam, seolah-olah memahami sesuatu.
Lepas tu baby cakap kat dia, hampa ada buat apa-apa yang tak patut ke? Lepas tu dia diam, dia menangis. Teresap-resap macam tu. Tiba-tiba baby nampak satu kelibat tengah tengok ayak ni. Satu kelibat lalu muka dia bertentang, muka baby tengah terlentang. Mayat tu mayat dia weh. Memang baby nampak muka rambut, tapi ayak dah tolak rambut, dah tutup muka. Memang lalu depan baby. Terus baby terjaga daripada mimpi macam tu kan. Berpeluh weh. Kira macam, ya Allah. Macam tu baby kata, Allah Akbar. Apa yang aku mimpi pelik-pelik ni bos semua. Lepas pada tu baby memang dapat kaji sendiri. Baby dapat rasa, oh, hang mati dalam ayak, hang terjun, mungkin dia bunuh diri lah. Sebab ayat daripada cara tu dia memang habaq dia tak boleh lah. Langit tak terima, bumi tak boleh bijak. So bermaksud dia tak boleh balik ke dunia. Dia tak diterima lah. Mungkin dia bunuh diri lah. Dia bukan jatuh ke apa. So disebabkan tu dia tak diterima. Mungkin wallahualam. So baby carry on dengan terus terpikir-pikir benda tu dan dia keep on mengganggu lah. Macam dia menangis-menangis macam tu. Bila dah baby dah mimpi macam tu, literally esok tu baby rasa dia macam menangis-menangis. Baby terus buka tingkap weh. Memang betul tak ada rasa takut apa. Baby cerita kat member, kata aku mimpi macam ni. Dia pun kata kesian dia. Mana tahu memang dia mati macam tu. Okay, baby bagi bahasa, mula berkomunikasi dan bercakap dengan dia. So Allah macam, tak apalah kalau hang tak tunjuk diri hang sekarang, mungkin hang malu, hang dalam keadaan apa, dalam keadaan tak elok kau. Tapi aku nak cakap satu, Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi hang dunia hang, aku dunia aku. Aku tak boleh nak tolong apa-apa, cuma aku mampu doakan je lah kat hang macam tu. So baby kata kat dia, aku mimpi tu hang yang main tunjuk mimpi kau. Walaupun kita macam cakap seorang kat tingkap tu, walaupun dengar dia menangis. Lepas tu baby cakap, okey tak apalah. Sebab sengat lah tu baby cakap kat dia, okey tak apalah. Kalau kata betul, hang menangis. Kalau aku cakap tu betul, hang menangis. Macam tanda kata benda tu betul. Lepas tu baby tanya dia, baby keep on tanya, jadi mayat yang aku nampak lalu layak tu pakai baju sama dengan hang tu hang kau, hang mati dalam ayak kau? Dia menangis. Oh, maksudnya baby macam meremah kan ni. Aku cerita bergembang dalam kepala aku ni. So baby kata kat dia, hang mati kena bunuh kau? Dia diam. Hang mati bunuh diri? Dia menangis. So maksudnya benda tu betul ya. Kenapa hang bunuh diri? Lepas tu dia menangis. Baby terus tanya, dia tak jawab dah. So baby macam tutup tingkap, baby tidur. Dalam malam lepas tanya tu, tidur tu mimpi sambung. Kan baby tanya dia, kenapa bunuh diri kan semua. Oh, rupanya adalah beberapa history yang agak sedih apa. Dia didesak oleh keluarga. Masa tu memang bapak dia tu bukan saya nampak, saya rasa figure orang tua tu memang bukan orang tua tu, merasa bapak dia. Sebab nanti baby akan cerita kenapa baby boleh kata tu bapak dia. Dalam mimpi tu ada satu lelaki ni, heret dia paksa dia jumpa dengan sekumpulan lelaki tau, dalam satu pondok di dalam kampung, dalam hutan. Dan mereka tu macam kaki judi, macam semua macam mabuk, macam tu lah. Tapi bapak dia ni heret dia, literally heret dia, bawa dia pi dekat dekat pondok tu. Memang baby nampak dekat pondok tu dan dia menangis. Dia tak mau, dia pakai baju tu end up bapak dia bagi dia dekat geng-geng tu. Jadi berterusan lah apa yang baby nampak dalam mimpi tu. Kita tak mau cakap lah, Wallahualam kan. So baby nampak memang bapak dia tu sebenarnya mungkin sinopsis baby, bapak dia jual dia kat mereka tu sebab bapak dia berhutang. Bapak dia tu macam kaki mabuk, kaki judi macam tu, jadi berhutang. Mereka ni hampa ramai dalam tu, termasuk warga tua dan juga ada gak veteran, ada gak orang muda yang melakukan yang tak elok dekat dia, itu rogo dia lah. So memang lepas pada tu baby nampak figure dia berlari dengan keadaan baju yang agak habis, dalam keadaan dia menangis, kusuk masai. Dia lari, dia tak cakap banyak hampa, dia terjun terus dekat juram. Kira masa dia terjun juram tu, baby tersedak terus. Jadi macam benda tu end up kat situ. Esok malam tu dengar lagi dia menangis dan baby keep on tanya dan minta dia balas dengan keadaan menangis. So apa yang baby tanya dia bunuh diri sebab tu kau, bapak dia penjudi kau yang bunuh, yang buat dia macam tu bapak dia jawab dengan menangis. Yang tak betul dia akan diam. So memang betul itu. Sedih weh. Kira baby bangun tu dalam keadaan baby rasa macam muka baby terpecah ayak. Dia macam ria gila. So baby bangun, baby ikhtiar untuk berubat. Baby cakap, adakah masalah dengan saya ni pun? Jadi ustaz tu cakap kat saya tak ada masalah apa-apa. Jadi mungkin kita tak mau cakap nanti orang judge. Ada orang kata nanti hang ni sakit nampak benda macam tu. Kita tak tahu, semua ni rahsia Allah kan. Saya tak mau cakap lebih-lebih. Saya cuma cerita pengalaman saya. Nak percaya dengar, tak mau percaya sudah. Saya tak mau orang duk kecam-kecam, duk pandai-pandai nak dengar serta buat cara nak dengar serta. Tak payah duk suka-suka, duk komen orang adalah tipu lah apa. Hang tak nampak, ada sebab Allah tak bagi hang nampak.
Sepanjang umur hidup, hidup ni kat dunia ni, kalau hang tak nampak, hang takkan nampak. Kalau Allah tak bagi izin, hang takkan nampak. Jadi ada sebab kenapa Allah pilih orang-orang yang kena gangguan ni. Kadang-kadang orang yang boleh nampak benda-benda pelik-pelik sikit ni, kita tak tahu apa sebab Allah letak dia kat situ. Jadi hampa tak payah duk judge orang. Sebab nak kata semua benda ni benda yang tak elok, kadang-kadang mereka pun macam kita weh. Jin ni dia ada anak-anak, ada family, ada dunia mereka. So kita tak tahu rahsia. Okay, so tu sikit sebanyak yang baby tahu. So sampailah baby pindah tu, adalah kesayuan yang baby ingat dia menangis. Baby start pada tu memang baby nampak figure dia, nampak dia lintas. Memang dah mula nampak dia pakai baju putih semua dalam keadaan rambut yang basah. Dia memang dalam keadaan basah guys. Dia memang dalam keadaan basah, tapi dia dah tak pakai baju kurung dia tu dah. Memang baby nampak dia dalam figure baju yang agak lusuh lah. So tak ada lah terlihat putih, tak ada, lusuh, basah, baju dia basah. So nampak dia lintas bertingkap. Kakak yang umur sebelah tu pun cakap pernah nampak dia malam, kakak tu duduk masuk kat dapur, nampak macam benda lintas dalam keadaan rambut basah. So Bibi kata okey, tapi dia tak mengganggu lah. So masa Bibi nak pindah tu, Bibi ingat lagi memang sayu lah, rasa macam dia main dalam mimpi, dia cakap terima kasih dan dia cakap terima kasih lah, macam tu lah. Lepas tu Bibi tak mau cakap lebih lah, ada benda-benda yang tak boleh Bibi cerita. So Bibi cakap Bibi nak kena pindah apa semua. So dia kata dia akan keep on macam kadang-kadang main dalam mimpi macam tu lah, bertanya khabar macam tu lah. So baby, kita tak anggap dia kawan kita, tapi cukup lah, hang tak kacau aku, is okay. So tu sikit sebanyak pasal rumah sewa baby yang bawah. Kalau boleh baby, baby nak cerita sebenarnya baby ada adik baby yang seorang tu, Ikin tu, dia ada kebolehan sikit untuk melukis, ataupun dia boleh nampak visual yang bila kita cerita dia akan sampai visual dekat dia. Okay, Ikin kalau boleh kita akan minta tolong lukis dia lah. Sebab sepanjang orang kata dia nampak baby ni berapa belas tahun dah baby simpan benda ni, baby rasa tak ada lagi tak ada lagi orang yang dia minta untuk lukis. Tak tahu baby nak cerita, untuk orang yang faham dia akan faham lah. Lukis ni dia yang sendiri akan, dia rasa dia nak dilukis, dia akan lukis. Ada benda yang dia tak mau orang lakar dia. Macam ni dia memang, tak tahu lah Bibi tak mahu cerita lebih, tapi ada insting yang macam, ya, kenapa sekarang Bibi boleh cerita pasal dia, sebab dia memang minta dilakarkan. So, okay, Ikin dia boleh visual. So, kat sini kosong apa, memang tak ada apa-apa. Ya, Ikin boleh main duduk sebelah kok terus, tak apa. So, kita hampa boleh tengok directly Ikin visual kan apa yang Bibi cerita tadi, macam mana rupa dia. Ikin boleh visual kan. So, masa Ikin duduk dulu dekat sini. Ikin duduk dulu kat sini. Okey, hampa tengok kosong, tak ada lukis siap-siap. Yang lukis siap-siap ni aku takkan kalih. Ada belakang ni ada lukisan yang aku tak boleh reveal, benda yang aku tak boleh reveal. So, ni Ikin akan lukiskan visualis nama dia Laila, okey. So, Ikin akan visualkan. InsyaAllah saya percaya dengan dia, sebab saya tahu kebanyakannya benda-benda yang dia tak boleh, saya punya figure nampak, dia nampak, dan bila saya minta dia lakarkan kat saya tu betul, saya kata betul. Maksudnya apa yang dia nampak tu adalah benda betul. Jadi benda tu mungkin ada connection dengan dia. Kita anggap ni salah satu anugerah Allah lah kan. Kita tak boleh nak cakap lebih. Ikin lukis visual dia dengan keadaan rambut yang dia, kalau boleh lukis dia time dia elok. Tak pun buat dua visual lah. Satu visual dia dalam keadaan baju kurung, rambut panjang biasa, dan satu lagi dalam keadaan baju putih dia, baju lusuh dia, rambut basah tu. Buat sebelah-sebelah tak apa. Dan dia memang kena biasa. Baju lusuh yang biasa. Baju lusuh biasa. Satu buat baju rupa asal dia. Dapat tak dapat pegang tangan? Okey. Bateri kat habis 20% tadi. Sampun lah. Bateri kat habis. Bateri. Okay, sorry yang ada sikit gangguan teknikal. Okay, Ikin akan lakarkan. Macam ni lah selalunya kalau kita nak visualkan sesuatu kan. Macam ni lah akan jadi lampu padam apa semua. Tak payah sikit. Rambut dia terurai. Ya, rambut dia terurai panjang. Saya tak kisah kalau orang nak kata karut, tapi bagi saya ini adalah platform kami. Jadi
Saya tak takut untuk revealkan apa yang ada lebih, apa yang ada kurang kat orang. So ini kelebihan yang saya kata. Lepas pada ni dia adalah visualizer saya, adalah illustrator saya. Dia memang minta dilakarkan dari rupa asal dengan rupa basah dia. Hampa boleh tengok macam mana karakter yang saya nampak tu. Ya, asal parah dada, betul. Ikin ni memang tak ada kena-mengena tau dengan kisah saya ni. Ikin pun baru kenal saya dah sampai setahun tapi tak pernah tahu, dia pun baru tahu pasal cerita ni. Jadi saya dapat tahu kata lately ni dia ada mengadu dengan saya beberapa bulan yang lalu. Dia kata kok dia lukis kat saya satu benda dan dia hantar kat saya kat WhatsApp. Dia kata kok kenal ni siapa? Sebab dia tiba-tiba nampak bayangan tu. So saya cakap kat dia, ni adalah watak yang saya kenal, saya kata kat dia. Jadi benda tu macam pergi kat dia. Tapi benda tu bukan benda luar, adalah yang saya tak boleh cerita kan. Sebenarnya hari ni aku lukis secara simple, tapi aku bukan boleh faham sebab aku punya tenaga agak drain tadi. Sebab lukis satu lagi benda tadi. Ikin tengah-tengah ni, aku tak mau nak cut hampa. Bila aku cut nanti, hampa takut hampa akan ingat macam benda ni kami cut dan kami lukis kemudian. So tu sikit sebanyak lah. Kadang-kadang aku nak kongsi dengan hampa sikit. Ada setengah orang dia suka judge tau benda-benda macam ni. Dia rasa benda ni bukan, hampa boleh nampak jelas Ikin tengah ni, tengah shoot tengah lukis. Nampak tak keadaan Ikin tengah lukis? Kalau nampak Ikin tengah lukis, okay. So dia tengah melukis depan aku ni guys. Dia memang selalunya akan sampai, connection dia agak kuat dengan aku, alhamdulillah. Memang dah lama dah aku cari orang yang boleh melukis, yang boleh sampai visual yang aku nampak. So far benda-benda macam ni kami takkan rekod. Dia takkan main betul-betul spek yang kami nampak. So aku nampak macam tu, insyaAllah kalau dia buat tu lukis betul, aku takkan cakap benda tu salah. Kalau kata salah, aku akan cakap salah. Aku takkan cakap benda tu betul, nak mengiyakan tak. Sebab benda macam ni kalau kita lukis tak betul, kita tipu atau kita buat memang padah. Aku cakap tu, sebab aku cerita pengalaman aku. Memang selalu akan kena kalau aku lukis tak betul. So ni sikit sebanyak tapi ada setengah orang dia suka judge benda macam ni, karut lah apa. Tak apalah, tapi jin ni wujud kan, memang ada. Kalau ada sebab kenapa dia cari kita untuk dia nak habaq benda macam ni, mungkin ada reason dia sendiri. Aku pun tak boleh nak kata apa juga. So kami dalam keadaan bergelap ni untuk dapatkan feel, sebab dia tiba-tiba dia sendiri dia akan start untuk mati lampu semua. So aku tak kisah. Ni pun kami pakai aku punya flashlight phone. Sibik ada orang tolong. Kalau aku seorang-seorang ni, aku nak melukis kat hampa pun susah ke. Tak kisah dengan gelap, tapi takut hampa tak nampak. Kami shoot ni dekat pukul 2 pagi dah ni hampa. Untuk hampa, so aku minta appreciate sangat. Jangan ada orang yang duk komen yang bukan-bukan. Kalau hampa rasa hampa tak minat, kenapa hampa masih komen dan tengok video aku sampai habis? Aku tak heran tau hilang 1-2 orang yang aku block dekat YouTube semata-mata sebab komen dan cerita. Aku bukan buat ni untuk subscriber dan likers. Aku buat ni untuk aku kongsi pengalaman aku. So aku tak suka bila orang duk masuk dekat komen dekat semua orang lah yang buat genre seram ni. Aku tengok amai je kena kecam macam ni, tapi hampa mesti dengar. Untuk apa hampa tunggu video-video baru tapi hampa nak komen yang bukan-bukan kat situ? Jangan Satu lagi aku dah perasan, aku dah block dia kot. Sebab lately ni aku duk biar dia komen aku dari dulu lagi. Ada satu account fake ni, nama dia Rohana Ana. Aku cerita terus kat sini Kalau hampa nampak komen dia, aku tak tahulah. Mengaku aku member lah, sudah-sudah duk mohon dari sekolah kenal lah. Bila dia kena hantam ramai-ramai tu, aku pun hantam dia. Aku komen yang kenal tak mana apa semua. Tak ada aku boring lah saja aku kacau orang. Ada orang cacat mental macam ni. Aku cakap tu kan memang ada. Lepas tu komen lagi kat aku, kutuk-kutuk minta maaf, kena maki apa semua. Lepas tu komen elok-elok pula apa semua. Lepas tu komen lagi baru ni, goreng lah apalah. Mental hang tak sihat Tu kadang-kadang aku kata jin macam ni pun tak ada masa untuk mengumpat orang hampa tu. Tak suka jangan. Wow. Agak meremang aku tengok Ikin lukis. Agak meremang sebab memang betul-betul sama sangat. Sebab Ikin memang tak pernah tengok Dia baru dengar tadi on the spot aku suruh lukis. Dia pergi ambil sketching dia terus main kat aku. So dia berjaya lukis visual Laila dalam keadaan yang dua visual yang aku nampak. Rupa asal dia dengan rupa lepas dia dah jadi benda yang tak elok ni lah. Okay guys, inilah rupa dia guys. Meremang aku Sebiji diri. Tapi ni hampa tak boleh nak minta betul-betul sangat. Okay
Okey, ini adalah rupa dia dalam keadaan baju kurung. Ikutkan baju kurung dia ni memang ada bunga-bunga kecil tapi susah lah kita nak tulis detail. Ini setakat visual yang Ikin nampak. So ini memang betul rupa Laila. Memang sangat lawa gila. Memang macam ni. Seketip pandai Ikin lukis. Thank you, memang sebiji Ikin. Sebiji, mata, muka semua macam ni. Serius. Dan ini adalah rupa dia dalam keadaan basah dan rambut dia memang panjang dekat ni. Memang betul. Memang betul sangat-sangat. Baju dia memang carik dan lusuh macam ni. So boleh tengok dengan dekat. Ni dia Laila. Wow. Sampai kat aku ni. Memang betul ini adalah Laila. Saya dah tak jumpa sosok ni lama. Jadi ni yang sikit sebanyak aku nak kongsi dengan hampa untuk Silam Seram kali ni. Sebab dia antara kenangan yang aku takkan lupa. Tapi Laila memang sangat cantik. Okey, lo ni tugas kita. Aku nak minta banyak sebelum aku akhiri video aku. Kita sebagai yang hidup ni hanya mampu untuk mendoakan yang telah tiada. Itulah tugas kita. Maka sama-samalah doakan segala makhluk Allah untuk manusia dan untuk segalalah alam Allah ni. Doalah yang baik. Sentiasalah zikir dan hargai kita sekarang ni. Janganlah judge orang suka-suka hati dan kita tak tahu kehidupan sebelum orang tu macam mana. And kita doalah yang baik-baik untuk semua makhluk Allah, termasuk untuk diri kita sendiri, hati kita sendiri pun kita sedekahkan Al-Fatihah. Kadang-kadang kita bagus, kadang-kadang kita tak bagus, hati kita pun kadang-kadang tak bersih. So terima kasih, ni sikit sebanyak. Nanti kita akan ada lagi. So lepas ni insyaAllah akan ada sketches daripada Ikin sebab aku akan minta dia jadi illustrator aku secara on the spot. So kita akan jumpa untuk next episode. Terima kasih pun, jangan lupa share, like dan subscribe. Kalau hampa rindu nak tengok aku live atau aku rajin live, dan follow page Mata Marlisa dekat Facebook, Mata Marlisa. Sila follow sebab aku akan live kat sana balik. Dan boleh follow TikTok aku guys. Kat sana aku rajin live juga malam-malam. Dan hampa boleh tengok slot kisah seram pendek aku dekat VTT aku. Thank you for support. Dan untuk siapa yang perlukan bantuan perubatan atau apa-apa, aku tak panggil. Tapi kalau hampa perlukan bantuan apa-apa, InsyaAllah sedikit sebanyak aku boleh bantu. So aku pun juga ada buat perniagaan kecil-kecil, iaitu aku buat home spa. Itu home to home spa. Kalau hampa ada kakak, adik, mak yang nak massage, nak cuci rambut, nak facial muka, tapi secara basic. Dan harga memang murah ikut aku punya servis. Kalau luar daripada Kulim ni, aku memang akan charge transportation je. Tapi aku buat tu. Terima kasih yang mana yang support. Ramai juga yang contact aku nak buat booking untuk slot spa, massage, cuci rambut, mandi limau, mandi bunga, mandi naik seri. InsyaAllah aku tiap poin batut so far. So terima kasih hampa yang banyak support aku. Untuk kali ni aku buat video yang memang agak gempok untuk hampa. InsyaAllah doakan kami tim Cemerisa Channel ataupun Beradik-Beradik Production untuk carry on ke depan lagi. Dan doakan aku kuat semangat supaya aku tak hilang lagi macam lepas ni. So thank you hampa. Jumpa lagi next episode. Bye.